A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hormat Timbalan Komisioner Datuk Abu Hassan bin Hussein, Pengarah Penjara Negeri Pahang, yang berusaha penolong kanan Komisioner Fairuz bin Ahmad Zawawi, Pengarah Penjara Penor, Yang Mulia Penolong Kanan Komisioner Raja Nazril Azman bin Raja Azam Iskandar, Ketua Unit Integriti Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Yang berusaha Penolong Kanan Komisioner Charin Prom Wicit, Pegawai Parol dan Perkhidmatan Komuniti Negeri Pahang merangkap Timbalan Pengarah Penjara Negeri Pahang, ahli-ahli Persatuan Isteri Anak-anak Anggota Wanita Penjara Malaysia Persiap, Persatuan Bekas Pegawai Penjara Jabatan Penjara Malaysia Ex-Puam, Pegawai Kanan, tuan-tuan serta perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini dapat kita bersama-sama dalam program yang sangat menarik, integriti. Tajuk-tajuk yang dipilih adalah integriti. Integriti ni kalau ikutkan tajuk yang paling orang tak nak dengar lah, kan? Tajuk yang paling orang tak nak dengar, tapi sebenar-benarnya saya sendiri pun dijemput untuk menyampaikan tajuk integriti ini kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya pun heran, patut dia orang ceramah kat saya tajuk tu, kan? Tapi saya pula, dia kata apa? Dia kata dukun kadang-kadang ustaz dekat kampung luar dia lagi laku, dia kata. Dekat kampung sendiri tak laku. Dia pun kena panggil dukun luar juga bagi pandangan, persepsi. Saya ingat saya pernah ceramah di Putrajaya, boleh kata semua kementerian tu saya pernah bagi talk tentang integriti ni, kan? Dia bukan hanya ni, memang isu orang kata isu semasa lah, isu yang sentiasa perlu diingatkan berkaitan dengan integriti. Dan hari ni kita ada dukun yang paling afdal lah, yang paling aula untuk cerita tu, iaitu Yang Mulia Raja Nazril lah, kan? Tuan Raja Nazril kena sampaikan petang kan. Jadi bila ni sekadar orang kata menambah lah, kan, menambah apa yang kita tahu selama ni. Dan bila sebut tentang integriti ni dia berasal daripada perkataan, dikembangkan dari perkataan integer atau integer, iaitu yang bermaksud menyeluruh, keseluruhan, lengkap, kan? Dan begitu juga kalau kita tengok integriti ni, kita jangan salah faham. Jangan kita ingat integriti ni hanya berkaitan dengan isu rasuah saja. Tak. Dia sebenarnya lebih daripada tu. Segala benda-benda yang baik itu semua integriti. Berintegriti ni semua sekali, akhlaknya, adabnya, cara cakap dia, kan? Jadi disebabkan pengacara majlis banyak bagi pantun, saya pun konolah bagi pantun. Saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi hari ni kita datang, kita nak ambil ilmu. Cantik taluk pantai air landai, tambik perahu tepi kuala, biarlah buruk kain dipakai, asalkan ponoh ilmu di dada. Hari ni dampek mungkin tak banyak daripada Samsul Debat, taklah banyak mana. Tapi bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tu dengan tahap tak baca teks tu, saja beritahu tu macam-macam, kan? Saja nak tunjuk kan? Tu dia alang-alang. Ya betul, kadang-kadang kalau kita tengok balik sebenarnya bab integriti ni sebenarnya dia ada kaitan dengan ilmu, ada kaitan dengan pantun. Saya pujilah tentang pantun ni, bukan apa, tengok adab-adab lama. Kenapa orang mempertahankan adab ni? Salah satunya sebab integriti. Pergi meminang rumah orang, berpantun. Sebab apa? Nak tunjuk adab, berkias. Nah, jangan nampak kau gelojoh bona anak ke anak orang tu.
Ni datang itulah, Assalamualaikum, kami datang ni ramai-ramai ni bukan apa kan, haji cadang nak meminang. Tak cukup adab lagi tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bila dia cakap je kami datang nak meminang, langsung tuan rumah kata, beginilah. Bak kata orang, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Sebelum kita memanjangkan kalimah kita ni, nak agak tanya, yang bercakap ni siapa? Lupa apa kenalkan diri. Nampak tak? Kan dah fail tu. Oh, lupa pula lah dia kata kan. Nampak? Cara nak menidakkan pun tak. Saya ni bukan apa. Anak saya tu masak nasi pun muntah lagi. Macam mana nak menjaga anak orang? Allah, paning ke pula saya. Tak adalah nampak dia nak reject tu direct kan. Dia cakap macam tu. Adab. Sekali pernah arwah abah saya jadi juru cakap. Orang tu tanya dia. Orang tu tanya. Hantarannya berapa tu? Arwah abah saya ni disuruh jadi juru cakap, tak pula dia bagi briefing. Dia tanya soalannya tu. Dia tanya hantaran berapa? Mas kahwin ni semua ni macam mana kira ni? Hantaran berapa dulang nak bawa? Arwah abah saya bukan cara orang beradab kalau jawab, entahlah tak tahu saya tu dah. Dia tak boleh jawab macam tu. Jadi arwah abah saya cakap, beginilah. Saya ni adik-beradik bukan, saudara mara pun bukan. Dia suruh datang-datang, dia suruh balik-balik. Dia suruh makan-makan, dia suruh minum-minum. Maknanya apa? Tak tahu lah tu maksudnya. Faham tak? Jadi maknanya dia ni makna kata indahnya tu sebab rugi sangat kalau kita tak jaga. Macam orang nak masuk kerja kat penjara lah kan. Nak masuk bekerja di penjara. Kan? Ada orang cakap, si Ali tu masuk penjara. Lah apa salah? Dia kerja situ. Nampak? Dia bercerita tu kena dengar sampai habis. Macam tu juga belajar. Nak jadi staf penjara kena belajar dulu. Ada latihannya, kadet tak kurang azab nak jadi askar, nak jadi polis. Sama parah kan. Tengok cara naik tadi nak baca doa wadah penjara tu. Cara dia berjalan pun nampak umat dia ni tagap betul dia ni. Tak berapa ramai dah dibalun dalam penjara tu, tak tahulah. Contohlah kan. Contohlah. Orang tengok tu style kan. Style dia tu ada. Sebab apa? Ilmu. Kena belajar. Ilmu kena ada. Kalau tidak takkanlah orang tua-tua dulu ajar kita tentang pantun. Saya cukup gamar pantun tu. Dia kata apa? Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar tak pantun tu? Apa mulalah kau berburu ke padang? Mana ada orang berburu ke padang? Cuba kita kaji pantun tu. Berburu ke padang datar. Dah lah ke padang. Padang datar pula tu. Takkan kau tak nampak apa binatang ada kat padang tu? Kan? Jadi soalannya, berburu ke padang datar, orang tak berburu di padang. Nak menunjukkan kenapa kau berburu ke padang. Dapat rusa berbelang kaki dia tu. Mana ada rusa berbelang kaki? Kan? Yang berbelang kaki tu belalang. Jadi nak menyedapkan hati, dia kata aku dapat gak rusa belalang. Dia kata dapat gak rusa berbelang kaki. Dia tak nak mengaku dia dapat belalang. Itulah hakikat orang yang tak berburu dengan sebetulnya. Dan maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Maknanya kalau kita tak berguru betul-betul, mana ibarat bunga kembang tak jadi. Kalau kita tanya, apa maksud integriti? Inilah rasuah. Itulah maksud bunga kembang tak jadi. Kan? Jadi kena faham betul-betul. Integriti ni dia menyeluruh luas. Bila kata menyeluruh, rupa-rupanya ada disebut dalam kamus Oxford. Oxford Dictionary beritahu the state of being whole and undivided. Bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Dan begitu juga berintegriti ni, dia adalah merupakan satu nilai yang tertanam dalam diri kita tanpa perlu dibuat-buat. Dia makna semula jadi dalam diri kita, tak perlu disuruh-suruh. Dia memang dah macam tu disiplin dia. Kalau orang dah biasa datang kerja macam saya dulu, jadi pengarah undang dulu kan, dah terbiasa setiap pagi kita punch card. Sekali tiba-tiba saya pencen, saya dah dekat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Alhamdulillah kan. Saya jadi pengarah dulu, pengasuh lah jadi pengarah dengan bekerja dalam 11 tahun dulu kan. Tapi bila hari pertama saya pencen,
Kita dah terbiasa kau jawapan sekat, bangun awal. Dah terkabil-kabil, tak tahu nak buat apa. Kan? 3-4 hari yang pertama tu, bangang sekejap pasal macam tu lah. Aduh, apa nak buat ni? Nak ajakkan kawan minum, kan kawan kerja. Kita je main jen. Macam itulah perasaan. Kita dah dibiasakan bangun awal. Dan keluarga saya memang kepantangan mak saya kalau ada anak bangun lambat. Memang pantang betul. Dia punya smash tu sampai tengah hari kan. Kau memang tak sadar diuntung, sadap, membuto, joki maha, semua keluar. Joki maha tu rezeki mahal. Joki maha, tak berguna, nyusahkan orang. Semua keluar lah. Dia punya syair tu sampai tengah hari. Jadi baiklah kau bangun awal. Macam tu. Sebab saya dulu dengan adik-beradik saya, memang kami daripada kecil, pukul 4:30 pagi, pukul 5 dah bangun. Budak sekolah lain mana bangun lagi pukul 5. Bangun kenapa? Bukan tahajud lah. Kena golek-golekkan kuih donat tu. Amak saya baik kuih. Tolong intil kuih karipap. Kan? Tolong bulat-bulatkan kuih lopes tu. Dulu. Bungkus nasi lemak. Oh, jangan main-main kalau buat pertandingan lah. Menggintil ke karipap paling lawa sekali. Sound confirm sama Sedebat menang. Geng pesiap pun belum tentu lagi boleh gintil ke karipap. Kau buat karipap kembali frozen ni babando kan. Cakap tak bukan nak cakap apa tak. Tapi masa tu saya kata apa? Ni tu saya cakap apa tu? Kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Kalau aku jadi anak orang kaya kau senang. Rupa-rupanya itulah yang menjadikan kita orang. Jadi integriti ni disiplin, benar-benar baik, kejujuran. Itu sebab kalau tengok maksud integriti tu, kejujuran, ketelusan, keutuhan, kekukuhan. Semua ni adalah merupakan integriti. Jadi jangan salah faham tentang isu rasuah saja. Memang tak dinafikan. Rasuah adalah salah satu unsur-unsur bagi membicarakan tentang integriti. Tetapi dia konsep dia lebih luas pada tu. Sebagai contoh integriti, ramai yang datang awal. Ramai yang datang awal. Pakaian dia dah beritahu kod dalam ni. Rupa-rupa dia tak mesej dekat saya. Samsul Debat kena pakai macam mana. Kalau saya tahu, saya tentu pakai kod macam dalam tu. Biar dia sama kan. Macam geng-geng persiap dah ada dah baju uniform dia. Tahniah lah, nampak ceria. Saya selalu sound per cap dengan Puspanita bila kau nak tukar baju kawan. Daripada dulu tu lah baju kan. Tukar lah biar passion-passion sikit. Contoh kan ada nampak bunga lawa berkilau kan. Nampak lah lawa sikit. Yang lelaki dah ada dah. Uniform dia A2 butang bosi macam mana? Apa tadi? Baju nombor 2 bus jaket 3A butang besi. Okey, contohlah baju kurung apa nak pakai. Bagus dahsyat lah begitu. Kan? Mana yang tak pakai tu siaplah kau menjawab kan. Kan? Kan? Jadi mana kata ni semua isu integriti. Kan? Pakai macam contoh bila orang datang temu duga, nampak kecil. Saya masa bayangan saya diminta untuk ceramah dekat universiti-universiti tempatan. Ada beberapa fakulti yang result bagus tapi tak dapat kerja. Sebab apa? Isu datang temu duga, integriti tak ada. Personality out. Cara menjawab habis. Result bagus. Pakaian tak kena. Lepas tu cara bersalam dengan bila masuk kan, bila masuk integriti ni bila masuk tu adab tu salah satu poin. Bila masuk ketuk pintu, katalah panelis penemu duga dah ada 4 orang macam ni kan. Kita daripada sini jarak ada. Ketuk pintu. Jangan tahu masuk. Jangan ingat Assalamualaikum dah boleh masuk. Ketuk pintu. Assalamualaikum tuan. Boleh saya masuk? Tanya dulu. Baru boleh masuk. Benda ni yang budak-budak sekarang tak ada. Lepas tu bila masuk pula, bila bersalam, dia salam macam ni, tangan dia fail. Yang ni. Kau mengharapkan orang tadah pula kat kau. Memang kau ajar lah. Jangan main-main. Ada orang jenis salam. Jom, sihat. Dia nak orang tadah ambil salam dia tu. Dia mesti tegak macam ni. Kalau panelis yang letak macam ni, tak apa. Sebab kita nak minta tolong ni. Tadah apa ambil. Sebab kita calon. Kemudian bila dah salam dengan semua, masa boleh salam lah. Kalau tak boleh salam macam ni, tuan, siap sihat tuan. Semuanya tu lah. Kemudian ni buku. Buku resume dia, yang ada profile dia, ada salinan sijil.
Binding siap-siap, buat 3 set supaya panel tu tak berebut. Macam tu bersedia nak jual diri kita supaya diterima bekerja. Jadi siap dengan binding, dengan cover plastik. Jadi semua panel boleh tengok dengan tenang. Ni tak adalah tunggu, cepatlah saya nak tengok tak? Kan? Satu je. Bayangkan, siap ada huraian, summary pun ada. Tak payahlah kau tunjuk. Lepas tu jangan. Dia letak je gambar macam ni dekat profile dah. Memang out lah. Gambar macam ni lah. Contoh kan. Macam-macam kan. Konon macam kau artis sangat lah kan. Tak dapat lah. Benda tu nampak simple tapi penting. Kemudian bila dah salam, bila dah apa, berdiri dekat tepi kursi. Tengok dia bagi duduk tak. Kalau dia tak, baru kita cakap. Kalau dah lama tak, tuan boleh saya duduk? Duduklah, buat apa? Berdiri, duduk. Orang perempuan kalau duduk, beg tangan jangan letak atas peha. Contohlah, tak dengar ceramah tak apa. Dengar ceramah tak apa. Dia kena ambil beg tangan, letak dekat bawah kursi sebelah kanan. Kenapa tak sebelah kiri? Dah memang macam tu peraturan, buat macam mana? Letak sebelah kanan bawah. Kemudian tangan, kaki jangan silang. Sebagai ni, tangan paling tidak macam ni je, ataupun letak macam ni je. Lepas tu nak angkat sikit, jangan lebih daripada bahu. Itu semua adab. Semua akan diperhatikan. Nah tu yang pengsan kalau siapa tu menuga dengan Samsul Bat. Kadang-kadang tanya tu tak tahu, ni tak tahu. Dia kena tahu tentang latar belakang. Apa yang awak tahu tentang penjara? Tentang penjara penuh ni. Kalau kau tak buat homework memang fail lah. Kau kata kau nak kerja situ, kau mesti dah tahu apa yang ada kat situ. Yang saya tahu pasal tasik tu lah. Saya 2-3 kali kat masuk pertandingan mancing situ. Contoh lah. Itu je yang dia tahu. Tak, kita nak tahu hierarki apa semua ni, tahu dah berapa lama, bila ditubuhkan, sejak bila. Benda tu. Itulah yang Gen X dan Gen Y tak ada. Kan? Kebanyakannya. That's why kalau anak-anak kita ni kadang dia bagus akademik, dia bagus semua benda. Tapi kadang-kadang tentang itu dia lemah. Di Malaysia sekarang ni kita memang ada krisis yang sangat besar dalam hal ni. Itu namanya krisis adab. Cara bercakap, cara ni. Kadang-kadang bayangan dalam saya ceramah untuk Jabatan Immigration, yang golongan Gen Y, Gen X ni memang problem. Sangat problem. Ramai. Dia tak puas hati, dia berhenti lah. Dia tinggalkan. Dia tinggalkan postguard sepadan. Dia bergaduh dengan bos, tak apalah, saya berhenti tak apalah, pap dia pula. Dia bukan fikir kalau dia berhenti tu tak ada siapa jaga postguard. Sudahnya bos dia yang jaga. Pengarah dia yang jaga. Dan isu sempadan ni sangat besar. Itu sebab kita sampai hari ni tak boleh selesaikan isu sempadan negara kita. Saya tak nak hurai panjang lah. Itu kemudian waktu makan kan kita cerita betul. Dah ni cerita betul. Itu sebabnya kita ni nak berjaya dalam hidup kita ni, 5 perkara tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, prosesnya panjang. Macam kalau kita tengok Datuk Abu Hassan kita pun, sebelum dia bergelar pengarah penjara negeri Pahang, dia dah rasa semua kerja-kerja yang orang lain buat sebelum dia duduk. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba jadi pengarah penjara negeri. Ada dia punya tempoh proses dia tu. Itu sebab ada orang pepatah Jawa dia menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey, dia kata. Yang indahnya sesuatu kejayaan itu bukannya pencapaiannya tapi perjalanannya. Kalau wartawan datang tanyalah Datuk Abu Hassan, apa, macam mana boleh ceritakan sikit tentang kejayaan menjadi pengarah ni, contohlah kan. Dia bukan kejayaan menjadi tu, ke arah tu dia akan share. Macam mana dulu saya pernah dihantar sampai ke Ulu Banat ni, ke Tompek orang tak nak pergi, saya pergi situ dengan banduan yang begini-begini. Dia akan explain proses tu, nak tunjukkan itulah yang indahnya tentang sesuatu kejayaan. Yang orang perempuan kan selalu macam tu. Mak dulu bukan senang nak dapat apa yang kita ada hari ini. Nasib baik mak dapat abah kau. Contohlah kan. Bukan senang nak mengorat dulu. Kan, contohlah kan. Jadi dia cerita proses tu. Susah mak dulu, menangis nak belajar. Kau sekarang ni nak je dapat. Ayat kan? Ayat standard. Kan? Tapi memang betul.
prosesnya. Dan macam saya sebut tadi, integriti ni ada satu nilai yang baik dalam diri kita tanpa perlu dibuat-buat. Nampak sampah, terus ambil, buang dalam tong sampah. Integriti. Kena keluar pada office, nampak ada lagi lampu tak bertutup. Pada siapa lagi tak? Tak ada. Pump. Dia tutup aircon semua, dia keluar. Integriti. Nampak lampu merah pukul 12.30 malam depan penjara penuh. Traffic light tu. Merah ni. Kereta tak ada. Jalan ke tidak? Jalan ke tidak? Tengok. Memang dia tak boleh lah tu. Dia tak masuk kategori integriti. Tiba-tiba dah sampai dekat Putrajaya, ya. Sampai Putrajaya, dekat traffic light ada signboard tu tulis, belok kiri jika tak ada kenderaan walaupun lampu merah. Siapa mengajar tu? Dekat Putrajaya. Kan? Kalau tak ada kenderaan belok je. Macam tu lah ayat dia. Kita tak ada kan? Jalanlah. Tu orang ikut sampai ke Kuala Pilah. Sampai ke Kuantan pun orang ikut lagi. Nasihat yang macam tu. Contoh lah. Jadi memang benda tu lah. Saya ingat waktu saya berceramah di Melbourne, Australia. Bukan Melaka tau, Melbourne. Jangan silap dengar Melbourne. Masa tu saya ceramah, hari pertama saya sampai dulu. Mak saya dengan isteri saya sampai sehari lewat. Bila dia sampai esoknya, tu, mak saya duduk kat hotel dengan isteri saya. Isteri saya ajak, jom mak kita pergi tengok nak apa ada dekat Fresh Mart. Fresh Mart ni macam pasar raya Nirwana lah. Apa Nirwana ni? Pasar raya tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Jual sayur, buah-buahan segar kan. Jadi mak saya pun pergilah dengan isteri saya. Sampai dekat jalan tu nampak ada kereta. Dekat zebra crossing tu, tempat melintas tu. Dia tunggu. Kemudian kereta tu berhenti. Kereta tu berhenti. Mak saya tunggu kereta tu lalu. Kereta tu berhenti. Dan beratur panjang kereta. Ada kereta-kereta lain semua berhenti. Dan bila dia berhenti, mak saya, kenapa dia tak jalan? Mak saya cakap, entah. Isteri saya pula cakap, mak dah suruh kita melintas tak? Ya katnya. Lama. Masalahnya yang bawa kereta tu, yang berhenti tu, dia tak ada pun. Jalanlah, tak ada. Dia macam tu je. Dia relax duduk dalam kereta macam tu. Macam tu. Tengok tak berjalan kan, dia relax, dia biar je. Nak tunjuk disiplin dia orang sana. Lepas tu ada seorang Haji Surani, dia rakyat Singapura yang dah lama bermastautin di sana. Dia bawa kereta, dia cakap dengan saya, Ustaz tengok saya overtake dia orang. Tiba-tiba kereta di belakang ni, tiba-tiba dia overtake masuk belah sini. Kita expect dia akan buat apa? Dia akan apa? Dia akan horn kan? Zap, tak ada horn dia. Dia brake, dia bagi signal, ikut kanan. Saya kata Allahu Akbar. Sepatutnya adab tu kita lagi hebat pada dia sepatutnya. Sebab kita ni orang kata dasar pandang ke timur kan. Kita ni orang kata dari segi budi bahasa patut lagi tinggi. Tapi dia orang lah. Heran tak heran? Heran. Tu yang saya kata tadi, sebenarnya itulah ukuran dia. Nak tengok. Pertama, prosesnya panjang nak berjaya ni. Yang kedua, mesti ada komitmen pada kerja kita. Nak berjaya dalam kerjaya kena ada komitmen. Berjaya tidak semestinya kaya. Kau kerja penjara minta maaf saya terpaksa bawa berita buruk ni. Kau memang takkan kaya, minta maaf. Tak ada. Kalau nak kerja kaya, jangan kerja kerajaan. Jangan. Pergi berniaga. Ni masalah kerja government. Sibuk nak kaya. Lepas itu mula cari jalan-jalan yang tak elok ni. Benda ni berlaku kat banyak tempat kecuali penjara penuh. Saya kena cover siap-siap ni. Kena cover siap-siap. Negeri Pahang pun tak ada. Negeri lain kan? Jangan cari jalan-jalan belakang. Mak kata pepatah Cina, belum gemuk sudah bengkak. Dia kata. Tu pepatah Cina tu, belum gemuk sudah bengkak. Nak gemuk, kau makan. Sikit-sikit lama-lama gemuk lah. Ini kau bengkak ke diri kau, memang kau kembang. Tapi bila dah sembuh 2-3 hari, kau cut dia balik. Lepas tu nak bengkak lagi. Itulah maksud dia. Orang kata, ukur baju badan sendiri.
Kita kerja ni nak berjaya. Tapi apa kejayaan, orang kata, apakah kekayaan yang hakiki? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Oh, macam dalam TV. Kan? Nanti kejap lagi saya akan uraikan. Tetapi itu dia. Komitmen. Nak berjaya kena ada komitmen. Biarlah kita berjaya sebagai anak pula jadi apa? Jadi menjaga banduan ni bukan senang. Banduan ni pula jadi hobi dia, memang masuk penjara. Kejap-kejap masuk penjara. Kadang-kadang di shut sound. Korporal lagi kurang hajar tu banduan. Dia dah kena dah pegawai. Kan? Korporal lagi. Lama dah aku tak masuk, kau pangkat ni lagi. Tu kurang hajar tu banduan. Kan? Saya paling tak boleh lupa yang itulah tuan, kita cerita dulu kan, yang saya pergi kompleks penjara Seremban yang ada blok penjara lama tu. Saya tak tahu lah di sini ada lagi tak yang blok penjara lama yang toilet pun tak ada. Toilet pun tak ada lagi. Saya fikir yang banduan tu ada tinggi-tinggi, saya pun ada bengkok ni 5 orang tidur. Penjara tak ada jamban. Ada satu baldi. Itulah tempat dia buang air. Dengan air mineral 2 liter tu. Rumah air saya kata. Tak, itu biasalah Ustaz. Kita orang sejam sekali tukarlah baldi tu. La ilaha illallah saya kata. Oi, saya masa tu langsung fikir janganlah aku buat hal sampai masuk dalam ni. Tak fikir gambar sampai macam tu. Kan? Tapi dia kata insya-Allah dah, tak tahulah dah roboh ke belum blok tu. Tuan, tak tahulah. Belum lagi masih ada. Yang tak tahan tu bila aku lalu tu. Waalaikumsalam Ustaz. Kona dia aku. Tak tahan tu. Tak nak bagi tahu macam itulah keadaan kalau kita tengok kan. Komitmen pekerja-pekerja dengan tak, walaupun kemudahan masih lagi tahap lama, masih tapi bekerja dengan bersungguh. Tu biar orang buang. Ya Allah Akbar. Saya kata hebat bang, saya kata. Hebat, bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh buat benda tu, tapi dia buat. Demi untuk komitmen. Ketiga, fokus. Kerja betul-betul. Ini kerja 5 minit. Facebook lebih, WhatsApp lah, itulah. Tadi waktu kami melangkah masuk tu, heboh ambil gambar. Dia nak jadi orang yang pertama masukkan dalam Instagram. Alhamdulillah dapat tengok Samsung depan-depan. Dia dah post kan, dah post nampak? Cara gelak tu tahu nampak? Dia dah post dah. Lepas tu kita tengah ceramah kan dia tengok, dah ada orang komen belum? Yang seorang komen, untunglah. Yang nak tak ajak pun, katakan. Contoh. Tak, itu biasa sekarang, zaman sekarang ni. Tak tahu, aku tak faham. Tak faham kenapa. Orang berlumba-lumba nak share benda yang tak ada apa-apa kadang-kadang. Tadi, makan tadi. Dia kalau rules pergi kedai makan, Samsul Debat, kalau pergi kedai makan, jangan seorang mula je ambil gambar. Memang tak boleh makan lah aku lepas tu. Tadi, macam kenal dia. Nyampah aku orang faham dekat macam ni. Macam kenal je, dia kata. Aduh. Ya ke? Itulah, ni tak Samsul Debat kan? Ada orang cakap macam tu, saya kata. Ada orang ramai dah orang cakap muka saya macam dia. You. Habis kau tanya you apa? Kata. Ambil gambar. Saya teringat saya ceramah dekat Rompin. Faham? Ceramah. Lepas tu kita ada program dengan TV Hijrah, repair rumah orang susah. Lepas tu ketua kampung tu buat jamuan kesyukuran lah, kita datang kampung dia ceramah semua. Malam lepas makan sedap jagung Rompin, sedap betul kan. Lepas tu duduk, bila bergambar tu saya duduk, yang JK yang perempuan berdiri belakang. Tiba-tiba makcik seorang tu bersuara, free size, kata. Free size, dia kata. Aku pun pandang, apalah free size lah cik? Alah yang macam ni. Itu freestyle makcik. Tapi dia confident tu. Free size. No. Itu kadang nak gelak sampai kesudah gelak. Dia confident tak tahan. Senyap semua orang. Free size. Tapi dia confident. Yang tak tahan tu ada makcik tu. Nangis ni. Makcik nak ambil gambar boleh. Jalan pun tak larat. Ambil gambar boleh. Boleh makcik. Boleh. Main gambar. Naik tangan tu. Aku tak tahan betul. Nampalah layan dengan je lah. Kan? Asyat dia. Kan? Jadi itulah dia. Fokus pada kerja kita. Jangan buat benda-benda lain. Jangan buat benda-benda tak ada kena dengan kerja. Sampaikan kerja hakiki kita terganggu. Jangan.
Kemudian apa? Apa yang kena ada? Yang seterusnya yang kena ada adalah kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, yakni disiplin kena ada. Tak ada disiplin kita tak akan berjaya. Tak ada disiplin tak akan berjaya. Dan begitu juga yang terakhirnya kena ada disebut sebagai keberterusan. Ataupun Datuk Abu Hassan sebut sebagai konsistensi. Ataupun saya selalu sebut dalam ceramah saya, istiqamah. Jadi itu kena ada. Dia tak boleh hari ni rajin, besok malas, hari ni fokus, besok tidak, tak boleh. Waktu kerja, kena fokus. Kita ambil lah dalam apa juga benda yang nak dicapai oleh manusia. Contoh dalam pelajaran. Proses panjang, betul. Dia bukan satu hari terus jadi pandai. Dia kena ada komitmen datang kelas. Dia kena ada fokus dalam kelas, jangan main-main. Kemudian dia kena ada disiplin, datang kelas, homework kena buat, assignment kena siapkan. Kemudian keberterusan konsisten, baru dia boleh berjaya. Itu pelajar. Pemain bola sepak. Pemain bola sepak. Kalau komitmen training tak datang, boleh berjaya? Tak, kita kena drop. Tak dapat wakil Malaysia. Kan? Cuba tengok pemain Malaysia. Kenapa kalah lawan Bahrain? Kenapa? Sebab tak ada istiqamah tu, tak ada. Main lari sampai minit yang ke-60. Dah mula cekak pinggang. Maknanya apa? Mula stamina. Tukar pula player. Baru 10 minit pertama dah habis. Contoh. Jadi makna kata nak berjaya dalam apa juga sekalipun, 5-5 ni kena ada. Buanglah salah satu, tak ada fokus, tak boleh. Buang salah satu lagi, buang komitmen, tak ada komitmen, takkan berjaya. Macam tu jugalah. Sebab ini adalah benda-benda baik. Macam saya kata tadi, integer berasal berperkataan. Integriti itu berasal perkataan integer. Integer ni apa? Berasalkan daripada satu istilah yang digunakan dalam pembinaan struktur kejuruteraan. Dalam pembinaan bangunan, kalau komitmennya tak ada, fokusnya tak ada, maka bangunan tu takkan dapat disiapkan. Kalau siap pun mungkin dalam keadaan yang tak sempurna, mungkin membahaya pada keselamatan. Dalam satu binaan bangunan, contoh buat bangunan pasaraya 5 tingkat. 5 tingkat misalnya. Dia ada 10 tiang sokongan contohnya. Tiang yang paling tiang asas dia ada 10. Kalau kontraktor tu ambil keputusan dia buang 2 tiang utama, boleh. Dia akan jimatkan. Bangunan tu tak siap dan dia boleh untung beratus ribu dengan 2 batang tiang tu. Betul? Tetapi apa kesannya? Kesannya bangunan yang sepatutnya boleh bertahan selama 150 tahun, mungkin tinggal 80 tahun saja. Tapi apa hujah kontraktor tu? Hujahnya, tak apalah, masa tu aku pun tak hidup lagi. Aku mungkin dah mati dah masa tu. Tak sempat aku nunggu 80 tahun tu. Tapi kalau orang yang beriman, tajuk kita hari ni cerminan keimanan, kan? Cerminan iman dan apa tadi? Iman dan kepribadian, maka kalau dia betul-betul beriman, mempunyai pribadi yang baik, akhlak yang baik, maka dia akan pastikan buat yang terbaik. Sebab Nabi sebut, Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Itu dia. Baik, Allah suka. Ni Nabi sebut ni. Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Jadi kalau orang yang buat tak sempurna, tu bukan orang Islam, tu orang Melayu. Berapa banyak kita dengar ayat kontraktor Melayu macam tu lah. Pernah dengar? Bila buat renovate rumah, sakit hati je. Siap panggil pula satu lagi kontraktor Melayu untuk betulkan itu. Lagi teruk punya, la ilaha illallah. Saya tu pernah buat rumah saya tu nak tambah posh. Sebab adalah orang tegur. Orang tegur, kita kalau nak pilih pengurusi serta penduduk, kita pilih kereta yang paling banyak parking kat luar. Dah dalam rumah tak muat, terpaksa buat kereta masuk dalam rumah. Nak masuk dalam lah, tak adalah banyak sangat. Tapi kereta tu adalah 2 biji kereta kat luar. Kena masuk dalam. Okey. Saya pun buatlah Porsche depan. Buat Porsche depan. Bila buat Porsche depan, dia dah tebuk lubang, tebuk lubang. Sebab nak sangkutkan batang dia tu. Nak sebelum letak poli tu. Nak letakkan awning ni. Sekali bila letak awning, lubang tu dengan lubang yang nak disangkutkan dekat awning tu tak sama. Dia tebuk lubang lain, biar lagi sama. Lubang yang dah buat tadi, tutup dengan skru. Allah, sakitnya hati aku tengok. Bila hujan menitik-nitik lah, urai hujan keluar daripada skru tu tadi yang tak boleh nak tutup habis tadi. Tu belum cerita tu gata tempat laluan air tu. Gata.
Dia pasang gata. Alhamdulillah dia pasang gata. Okey Ustaz. Oh, kebetulan hujan lebat pula. Oh Ustaz, kita boleh tengok Ustaz macam mana aliran air hujan ini. Miraculously. Ajaib sungguh sebab air langsung tak keluar. Mana pergi airnya? Patutnya air mengalir keluar dengan laju kan? Tak ada. Rupanya bila tinjau, air bertakung dekat tengah. Apa silapnya? Silap tak timbang dulu, tak ukur dulu, nak sengetkan sikit ke macam mana. Kan penimbangan air dia tak perlu banyak pun, sikit aja supaya air tu turun. Air bertakung kat tengah. Tak apa Ustaz, senangnya dia tabuk tengah tu. Dia arah ke rumah jiran. Ustaz gunding lah orang sebelah, kurang ajar betul. Dia suruh gunding orang sebelah. Astaghfirullahalazim. Macam kau buat kerja macam mana ni, saya kata. Cuba kau tengok rumah Cina kat depan tu. Saya tunjukkan rumah Cina depan. Ada tak kau nampak dia tebuk tengah-tengah? Tak ada kan? Lain kali timbang, takkan aku nak ajar kau. Aku bukan kontraktor. Takkan aku nak ajar kau pakai penimbang air tu biar kau sengit sikit baru air tu turun. Secara gravitinya kalau kau sengit, air akan turun kat situ. Dia kau jangan berdoa semoga air tu turun bila kau tak sengit kan benda tu. Faham tak? Okey Ustaz. Lepas tu dia buat lah, dia sengit macam gelongsor sini. Allahu Akbar. Habis hayat saya dah. Jadi itu bukan kerja orang Islam, itu kerja orang Melayu. Jadi jangan malukan Islam dengan nama macam tu. Sebab bila disebut, Nabi sebut Allah sangat suka hambanya berbuat sesuatu dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya tak ada kerja-kerja cincai ni dalam Islam, tak ada. Asbol, tak ada. Tahu asbol? Asal boleh, tak ada. Benda mesti siap dengan baik. Itu sebab saya diajar oleh mak saya bila buat kuih, kualiti kuih macam mana. Kita jual kadang mak saya paling lambat naikkan harga. Tak tahu macam mana nak naikkan harga, tapi mak saya buat je lah, buat. Tapi kemas, kari papnya, daun pisangnya lap macam mana. Ini dengan habuk-habuk daun tu pun ada lagi. Lepas tu kualiti sambal mak saya buat, Allahu Akbar. Sambal kampung. Tak boleh bayang. Kejap lagi saya mesej mak saya, mak tolong baik sila mak teringat ni. Kan? Ya, betul. Kualiti kuih lopes tu ambil, baling kat dinding, melekat tau. Ini kuih lopes orang sekarang, baling, kau tangkap balik. Melantun kuih tu apa hal? Kualiti. Jadi tu sebab saya nak fahamkan kat semua, integriti ni benda-benda baik, benda-benda hebat, semua integriti. Ingat tu. Maka ada beberapa sifat yang kena ada pada orang yang berintegriti. Pertama, dia mesti jujur. Jujur, jangan bohong. Kalau tiba-tiba Datuk Abu Hassan telefon, Assalamualaikum, awak kat mana ni? Jangan kau bohong. Sebab biasanya bos kau dah tahu kau kat mana. Itu rules number one. Rule number one, kau jangan. Kalau bos kau telefon kau janganlah, dia dah tahu. Kau jujur je. Saya kat luar kan ni bos. Kat mana? Saya dekat pasar raya bos, saya cek barang jap. Cakap je tu terang. Oh ya ke? Saya nak jumpa you, datang sana. Ada seorang kontraktor tu, bos saya dulu. Datuk Alim. Hello, you kat mana sekarang? Dia tanya engineer. Kat mana sekarang? Saya dekat tapak projek sana tu. Kalau kau ada kat tapak projek, tentu kau menghadap aku sana. Haro. Kawan tu dah ada kat situ. Jangan kau mahu menipu macam tu. Jangan. Sebab bos ni, dia senang nak tengok identiti orang. Dia duduk dekat kursi dia tak sama dengan kita. Kursi dia tak sama dengan kita. Cuba tengok dalam dewan. Siapa kursi dia lain? Tu kan ada 5 kursi kan. Dia orang ni dia dah ada tau deria yang ke-7 ke-8 tau. Kau jangan bohong, dia tahu. Kau jangan nak kelepet-kelepet. Saya sebenarnya semalam tak payah, cakap je tu terang. Dengan bos ni macam tu. Tu sebab saya tak lama duduk kat kursi tu. Tak tahan kena copet-copet naik. Tak adalah, tapi betul. Saya dulu staff saya tak tahu kenapa tu kan. Masa jadi pengarah tu. Kalau tiba-tiba saya dengan driver saya dah balik daripada mesyuarat ke apa, singgah minum jap lah. Singgah minum, mesti saya jumpa budak penguasa tu. Kedai mana pun saya pilih, mesti ada pegawai budak-budak saya tengah duduk situ minum. Tak tahu kenapa, Allah bagi tu. Bila duduk masuk, saya masuk budak ni, grup 5-6 orang tengah minum, bos senang lenang. Dia nampak, bos, okey bos kita mana sudah dah, air penuh ni.
Dia kata dia dah sudah, dia tinggal kan. Siap bayar bos sekali tu, tak tahu. Saya kata itulah dia. Tak ya, terus terang aja. Jujur. Tak tahu cakap tak tahu. Supaya kita boleh tunjukkan. Tak faham kata tak faham. Jangan memandai-mandai. Dalam bab bekerja, sebab kita tengok pegawai dan juga apa kata yang berkhidmat dengan jabatan kerajaan ni, minta maaf saya cakap, kerja kalau ikutkan tidaklah banyak sangat. Minta maaf saya cakap jangan kecil hatilah. Kerja taklah banyak sangat, tapi tanggungjawab dia besar. Kerja swasta, kerja banyak tapi buat benda yang sama setiap hari. Dan kalau jadi apa-apa dia sesama dia je. Dia tak melibatkan orang awam sangat. Kita ni melibatkan orang awam. Sikit-sikit viral, sikit-sikit viral. Semua keluar cerita. Yang baru ni pasal orang Melaka. Restoran. Kan, pasal orang Melaka macam tu cakapnya. Jangan salahkan itu. Jangan salahkan negeri. Dah memang macam tu boraknya, betul. Tapi berbual tidak bermakna adab itu kita boleh kompromi. Jangan salahkan negeri. Salahkan diri sendiri. Orang perempuan selalu cakap, saya ni orang perempuan, mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Saya ingat ke, saya nak beli ikan. Saya memang gila makan ikan patin. Dapat pula itu makan ikan kerai. Ya Allah, sedapnya. Mengeletek-ngeletek nyawa, sedap. Saya beli ikan patin kat Temeloh kan. Harga lama lagi Ustaz, RM17 sekilo. Dia kata macam tu. Patin buah RM200 sekilo. Oh. Patin moncong Ustaz RM600 sekilo. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata tu. Mereka tak iya pula kalau RM600. Tergelak aku dengar dia kata. RM600 kami makan pahit, jual manis. Apa maksud? Rupanya dapat duit. Seronok lah. Kan? Iya tak iya pula. Tapi memang sedap lah. Saya pun harap-harap lah, berdoa. Mudah-mudahan lah kan. Walaupun dipenuh kan. Berdoa. Sebab saya tengok ada jamuan makan tengah hari. Ya, saya doa, ya Allah, mudah-mudahan. Dah saya, tapi biasa saya doa makbul kan. Saya doa makbul. Sebab ada masa lagi kan. Tak ada, saja je lah kan, saja je. Allah, saya jujur. Terus terang beritahu. Saya sebut tu, favourite saya memang Kampatin, tak boleh. Kalau saya dapat Kampatin, kalau saya balik, kalau saya ceramah dekat Temeloh, ceramah dekat Bera kan. Balik, kalau ada balik dalam 12 malam ke 1 ke 2 daripada Temeloh tu, saya lalu dekat pejabat pendidikan Bera tu. Dah ada dah abang awang tu yang jaga patin sangkar tu, dia dah tahu dah. Malam ni bang saya lalu dalam pukul 2 ke 3 pagi macam tu. Tak apa, saya standby je. Ustaz dah berapa ekor? Saya katalah tilapia 5, patin 5. Dia dah siang lah, ada bungkus. Saya 4 pagi, RM50 4 pagi. RM50, RM60 dia cakap RM50 saya bagi. Kemudian balik dalam pukul 4, 5 pagi tu, 5 pagi sampai depan mak saya sangkut dekat pintu mak saya. Saya tak bawa balik rumah sendiri. Sebab saya tahu dah siapa masak sedap kan. Mak kita kat masak sedap, lempar-lempar jadi. Tapi mak saya, dia goreng, dia masak belada. Macam ni acap. Betul, patin, masak goreng, buat belada. Ini dipanggil dalam bahasa orang Melayu tu kata-kata penegasan. Macam tu, nak mengingatkan betapa minat Islam Sudebat dekat Kampatin. Macam tu lah. Allahu Akbar. Jujur, pertama, jujur. Jangan kita bohong. Yang kedua apa? Amanah. Tolong jaga amanah. Disebutkan dalam hadis, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang tak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Bila bekerja, dua-dua ada. Amanah ada, janji ada. Ada contract of service, contract for service. Walaupun kita ni kerja berpencen, tetap dan berpencen, ada kontrak yang kita sign sebelum kita bekerja. Sudah ada perjanjian. Nak bekerja begini-begini, akan bekerja dengan telus, akan jaga amanah. So perjanjian kena ikut. Tak beriman orang tak jaga amanah, tak beragama orang tak laksanakan janji. Sejajar dengan tajuk kita, integriti cerminan iman dan kepribadian. So jagalah. Dulu bukan main lagi. Saya
Kalau dapat kerja dekat jabatan penjara ni, tak payah fikir apa dah. Dapat kerja government, tak payah fikir apa dah. Tapi bila dah dapat kerja, rupanya memang langsung tak fikir. Ada pula orang yang langsung malas kerja. Jangan macam tu. Tiba-tiba dah fikir lain, nak naik pangkat pula. Tiba-tiba fikir lain pula, nak dapat anugerah khidmat cemerlang. Kenapa asyik dia je dapat APC, kita tak dapat? Apa kurangnya kita weh? Cik ayat dia kan. Dan memang kau cakap macam tu, itu sebab kau tak dapat. Sebenarnya kita jangan salah faham. Ada orang pernah tanya saya beberapa bulan dulu, dia tanya, Ustaz selalu sebut rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Soalan yang dia tanya. Saya kata, jangan kita ukur rezeki ni sama macam yang kita nak. Salah. Aku tak dapat anugerah khidmat cemerlang, aku tak dapat naik pangkat, maka aku tak ada rezeki. Salah, jangan cakap macam ni. In fact, duduk dalam Dewan Melati ni pun, duduk dengan ceramah, betul ke tidak? Hari Isnin ni dah menjadi hari yang menggembirakan kita, betul tak? Bukan sebab dengar ceramah, mana tak payah kerja. Wajar lah ya. Tak adalah, tak. Maksudnya kita duduk dalam dewan ni, maknanya kita semua ada tugas dan tanggungjawab. Dekat luar sana, berapa ramai orang bawa folder file macam ni, kulu kilir, tengah fikir nak kerja apa. Seorang aja berhenti. Jawatan grade 19. Ini dia punya kod dia apa? S. A 19. K 19. Salah, K ke A? J. Jap. Kedah, betul lah. K kan? KA. Dua-dua. KA 19. Tiba-tiba jumpa dengan Tuan Fairuz. Tuan, saya nak berhenti lah tuan. Ni surat berhenti saya. Berapa bulan? 3 bulan sebelum kan? Notis 3 bulan gaji kan? 3 bulan. Pak, notis 3 bulan berhenti. Sebelum 3 bulan berhenti tu, dalam tempoh 3 bulan iklan dah keluar lah. Kan? Kekosongan jawatan. Nak cari pekerja kontrak pun. Ada tak sini kontrak? Ada tak? Tak ada, semua tetap. Baguslah. Saya dulu ramai yang pekerja kontrak. Lagi ramai yang pekerja tetap. Sebab tak cukup kan? Okay. Bila buka je jawatan, jangan risau. Beribu orang minta kerja tu. Yang best tu, kalau ikutkan KA 19 tadi, kelulusan minimum ni apa? SPM. Yang minta ada degree, ada doktor pun ada. Sebab apa? Nak kerja. Saya yang paling tak boleh tahan bila interview kerja kerajaan ni, saya tanya, kenapa nak kerja kerajaan? Sebab terjamin. Apa yang terjaminnya? Boleh buat loan. Apa kaitan terjamin dengan buat loan tu? Dia fikir buat loan kereta, buat loan rumah, dia kata macam tu. Lepas tu masuk hospital baring aja. Semua dah siap. La ilaha illallah, sabarlah aku. Kan? GL, dia kata GL lah. Dia kata sebenarnya kalau ikutkan banyak je tempat kerja kat luar sana yang ada benda-benda tu pun. Ada benefit-benefit tertentu dari segi perubatan, dari segi ni dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya apa yang penting sekarang ni adalah prestasi kerja kita. Itu yang sebenarnya. Ada orang kerja kerajaan dulu, sebelum dia letakkan peraturan keuangan gaji mesti berapa sebelum buat loan ni, ada orang ada staff saya dulu bailiff, notice server, tolak gaji, tolak semua, kredit kad lah, itulah semua, tinggal RM80 gaji dia. Itu yang malam bawa Grab, petang niaga burger. Dan benda ni akan menjejaskan integriti ke tidak, saya nak tanya. Jejas sebab dia tidur tak cukup. Besok tu dia kerja dengan ngantuk. Dekat meja tu dia tidur. Ada. Tu belum cerita dekat tempat kerja, tak bekerja, buat benda lain, berniaga dan sebagainya. So tak buat kerja hakiki. Macam mana kita nak dapat keberkatan? Itu sebab salah satu pertimbangan Syamsul Debat berhenti kerja
adalah sebab pada ketika itu dia dah tak tahu dah mana satu part time, ceramah ke jadi pengarah part time. Saya tu Datuk, sebelum saya buat full time, saya cuti tanpa gaji setahun. Lulus cuti tanpa gaji setahun sebab bab kata orang tua-tua dulu, kaki sebelah tu dah keluar ke belum? Sebelum nak berhenti, kaki sebelah kena keluar dulu, rasuk dulu. Air tu boleh pijak ke tidak? Boleh jajak ke tidak? Kan? Saya ni nampak muda tapi tua sebelum usia. Berburak macam orang tua. Jadi saya pun cuba. Tak sampai 9 bulan saya dipanggil balik. Samsul balik lah, banyak kojo lah, kena settle. Tak boleh, you tak ada, tak boleh. Saya pun masuk balik kojo. Tak sampai 12 bulan, 9 bulan dah balik. Balik naik 48. Naik 48. Semua pengarah naik pangkat. Alhamdulillah lah, naik pangkat. Tapi masa tu saya lagi sibuk. Saya kononnya nak langsung ubah jadual. Yang ceramah siang semua postpone. Tukar, kalau nak malam kita boleh bagi, yang lain batal. Sebab ni. Tapi macam orang gila, siang kojo, malam ceramah, macam Batman. Masuk dah gitu tukar baju jadi pejamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah kat Pahang pula tu. So pagi sampai Seremban, elok pergi kerja. Yang bestnya, selepas yang saya cuti 9 bulan tu, orang dah tak perasan saya. Dulu orang tak perasan Syamsul Amri Ismail tu pengarah nondang, orang tak perasan. Tapi 9 bulan orang dah kenal Syamsul debat. Bila saya kerja balik, problem. Dalam meja mesyuarat, meja bulat tu, yang pegawai kerajaan dan jabatan lain tu, itu bukan Syamsul debat ke? Kan? Macam tu lah jadinya. Dan bayangkanlah, saya kalau pergi Kunui Kenara, saya tak boleh pergi awal. Kesian pengantin. Yang DJ pula tak boleh nampak Syamsul debat datang. Oh, nampaknya kita rasa bertuah ya. Kerana Syamsul debat juga terus hadir dalam program kita. So, majlis mengucapkan selamat datang. Orang tengah makan macam-macam nak mana Syamsul debat, mana Syamsul debat. Orang tak peduli pengantin tu dah. Kejap-kejap bergambar dengan aku. Aku cakap pengantin bukan aku, dia pengantin kata. Itu masalah. Tu yang hari tu sepupu, anak sepupu saya, anak saudara bernikah gitu pun, saya datang lewat sikit, agak-agak dah reda baru saya pergi. Betul. Susah jadi Syamsul debat ni, hanya minta jadi Syamsul debat. Susah. Ya, tapi pada saya demi untuk integriti, saya tak nak orang cakap masa bila dia bekerja, asyik ceramah je. Jadi saya kena lepaskan pada orang yang lebih layak. Bayangkan, setiap malam saya ceramah, kemudian Sabtu Ahad langsung tak ada kat rumah sebab ceramah. Nak jadi orang jadi beruang. Beruang kan kat hutan, yang tak balik-balik kan. Hutan yang cari makanan. Saya tak nak jadi macam tu. Tapi rupa-rupanya bila saya dah ambil full time, saya lebih sibuk daripada bekerja. Bayangkan berapa hari tak balik. Ceramah-ceramah tengok bini orang. Itu salah. Bini sendiri jangan tengok. Hari Jumaat malam saya dah pergi ceramah kat Meru, Ipoh. Esok pagi tu kelas subuh dekat Kampung Boyan, Taiping. Habis Kampung Boyan, Taiping, petang dekat petang tu dekat ni, Barit Bunta. Malam tu dekat Bagan Serai. Pagi Ahad tu sepatutnya Turuntum postpone ceramah dekat Kampung Expo dekat Taiping. Habis kat Taiping kejar balik. Petang Seremban. Malam tadi baru nak baring. Pukul 4 dah keluar, pagi penuh. Apa buat tu? Tengok Datuk. Dah lah tadi aku masuk bilik tetamu tu, kena kunci pula dalam bilik, tak boleh keluar. Bolehlah time tu pula rosak tombol tu. Sabarlah aku. Tak, mana tak, tombol tu tombol baru dah. Dia kadang ada yang problem kan. Depan Datuk lah tu jadi tu. Aduh. Kan, tapi nak baik macam mana? Bona nak jadi tuan-tuan. Tadi rasa rapat hanya. Tuan pelan-pelan tak boleh keluar. Tak boleh keluar kan. Tu rezeki lah tu. Tapi tak pernah jadi lagi tu kan? Tak pernah jadi kan? First time. Maknanya sebab dia ada orang tua-tua dulu cakap, makna kalau dia terkurung tu, mana dia akan selalu datang situ. Kena jemput lagi lah. Macam tu. Itu kaedah. Itu amanah. Yang ketiga, ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Sebenarnya yang merosakkan integriti sesuatu organisasi, hubungan. Contoh, kadang-kadang dia tak puas hati dengan orang lain. Sedangkan kita kawan-kawan ni, rakan sepejabat ni,
rakan sejabatan. Dia kau tahu tak, ada seorang pegawai kat tempat aku, itulah kerjanya, ambil duit tu, ambil duit ni, ambil ni. Dia menjatuhkan kawan dia sendiri, akhirnya sampailah penglibatan orang ketiga. Saya ingat waktu saya berceramah di KPDN KK dulu, sekarang nama dia KPDN HCP ke apa benda tak nama dia sekarang, perdagangan hal ehwal pengguna ni kan, kemudian perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna. Tajuk dia, bicara integriti, noktah bertindih apabila kain terlondeh. Tajuk dia, bicara integriti, noktah bertindih apabila kain terlondeh. Orang tanya saya, kenapa saya pilih tajuk ni? Saya kata, kan, tanyalah kita punya tuan yang mulia kan, Puan Mulia Raja Nazril Azman, tanyalah, kebanyakan organisasi yang diheboh gembar-gembor bukan punca pada orang luar, dalaman sendiri yang mengadu. Sebab hubungan tak baik, dengki, tak puas hati dengan orang lain, sampaikan sanggup menjatuhkan orang lain tanpa sedar, organisasi sendiri terjejas. Contoh, saya bawa analogi tu, apabila kain terlondeh tu, contoh orang ni, dia dekat buku lali dia, dia pakai kain plekat, dekat buku lali dia ada warna, ada ruam merah, kemudian ruam tu makin lama makin besar. Kita kena selesaikan peringkat dalaman, selesaikan cepat, jaga hubungan kita. Ini tak kita biar sampai ke pengetahuan doktor pakar, orang ketiga. Saya takut ini ruam bukan dekat situ saja, takut dah merebak ke seluruh badan. Dilondehkan kain tu, langsung jumpa tompok-tompok yang lain yang tak sepatutnya orang lain tahu, akhirnya tahu. Isu seorang aja rasuah, tapi dia tuduh, dia pun cek, habis semua jawatan kena semak. Punch card pun kena cek, mileage kena cek, overtime kena semak, habis semua. Akhirnya rakyat Malaysia dia ada satu perangai, yang mana orang Pahang selalu sebut ayat tu, generalization, pukul rata. Seorang kena tangkap, dia kata, staf penjara memang semuanya macam tu, betul tak? Itulah perangai orang Malaysia. Sebab kita kena jaga hubungan satu dengan yang lain. Buang 3 penyakit hati, buang perasaan tamak. Jangan tamak, kita gaji kita banyak tu lah, tak salah tamak nak tipu-tipu pula kan. Mileage tu kita adjust pula, nak bagi sampai berapa puluh kilometer, kenapa pula? Janganlah, tak berkat. Saya akan beritahu nanti tentang keberkatan. Tapi kita kena jaga rezeki ni. Nabi dah pesan, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi dah sebut. Saya alhamdulillah, saya okey je. Ada yang ceramah bayar 2,000, dia bayar 1,000, dia bayar 500, ada bayar 100. Alhamdulillah. Mana yang dah setuju tu, janganlah dikurangkan. Contoh. Pagi tadi, saya dalam perjalanan tu, nak sembahyang subuh tu dah lewat dah, pukul 6.20 ke 6.25, berhenti dekat satu masjid dekat kampung tu. Tu saya tanya, berapa bajet you all nak bayar? Okey. Saya terima lah. Dia berhenti kat masjid tu, pakcik tu tanya, kalau kita nak panggil ceramah boleh-boleh. Saya pun tak nak sampai kampung. Selepas jambatan nak pergi ke Pekan, ada satu jambatan kecil tu, masuk kanan ada jalan dalam kampung. Berhenti dekat surau tu. Masjid. Berhenti, lepas tu dah selesai solat, duduklah berbual sambil pakai sokin, pakai kasut tadi. Dia kata lah, "Ustaz, ceramah mana tak? Kat Penuh." "Oh, dekat sini." Apa tu, lepas tu ke pakanan kiri semua sampai ke Sundoh kiri. Tengok ada tak ke kanan, ngakalkan aku ni, kata kan. Tapi alhamdulillah lah. Tapi maknanya dia tanya saya, macam mana kalau kita nak panggil jemaah? Boleh je. Itulah nak tanya terang, ustaz kita ni masjid kampung. Tak apalah, beritahu je bajet berapa. Kalau bajet tu rendah tak apa. Kita akan cuba sesuaikan dengan program. Kalau contoh memang kita ke Kuantan, memang kita tu kita selitkan lah sekali. Oh ya ke macam tu ya ustaz? Ya. Saya baru tahu ada satu program di Kuching. Saya baru tahu, selama ni saya tak tahu. Rupanya penganjur tu, saya percaya orang ni. Saya ceramah, satu ceramah, biasanya bayar saya dalam 3,000 ke 4,000 ke 5,000 ada lah. Rupanya dia charge dengan ni, orang tengah charge dekat organisasi ni 20,000. Saya baru tahu. Ya Allah, jadi maknanya banyak lagi dia daripada aku. Tak, rupanya memang ada orang macam tu, memang ada. Saya kata nak buat macam mana? Tapi kita sabarlah buat macam mana kan. Jadi dari segi ukhuwah, jaga hubungan satu dengan lain, jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Nak belagak dengan apa?
Cuba tengok kan. Tadi tengok. Yang pegawai-pegawai semua duduk sofa yang mahal. You all jangan cakap, untunglah best ada. Dia kursi dia sedap tuan. Tak. Tanggungjawab besar ni. Tu buat saya cepat ni atas. Tanggungjawab besar. Dan bila tanggungjawab besar, kalau jadi apa-apa masalah, orang tak cakap, mana tuan yang berdoa tadi semua tadi? Pergi panggil dia datang sini. Menteri takkan panggil dia. Kalau ada masalah lah, kalau keselamatan dalam negeri lah, isu penjara lah, yang kena panggil, Datuk Abu Hassan yang kena panggil. You datang pejabat ais sekejap, menteri panggil. Dia tak panggil yang bawah-bawah, tak panggil. Biarlah kita duduk bawah. Lagi belakang duduk, lagi untung. Kan? Ingat aku tak tahu perangai kau duduk belakang? Senang weh, kita balik pun orang tak perasan. Kan? Contoh kan? Nah, orang duduk depan, mana boleh? Semua kena jaga. Contoh, terlelap pun orang perasan. Iya. Sebab saya kata, jangan kita gemar petikaikan benda yang kita tak ada. Bersyukurlah dengan apa? Orang cakap, seronok jadi Samsul Debat. Tak usahlah. Anak saya 3 dialog. Dia sebut. Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Punya penting hantar anak pergi sekolah. Nikmat. Tanya Datuk Abu Hassan, tanya Tuan Feiruz, dah lama tak hantar anak pergi sekolah. Anak dah besar-besar semua kan. Teringat tu zaman hantar anak pergi sekolah. Anak dah besar, dah pandai buat hal sendiri. Sekarang ni pergi ke kenara pun tak nak ikut dah. Duduk rumah je, gila. Anak-anak tak nak ikut dah. Kita tinggal berdua je dah. Dia duduk rumah main game. Dia duduk rumah je buat hal dia. Betul sekarang, anak dah besar. Rindu saat tak best dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupa-rupanya benda tu penting. Yang kedua, tak best abah dah lama tak bawa pergi pasar malam. Penting pasar malam tu kat dia. Orang lelaki nak nampak hebat, pasar malam lah. Nak apa? Ambil. Pasar malam boleh lah. Cuba pasar raya buat macam tu, tak meninggal kau. Cuba buat. Dan ayat yang ketiga yang paling tak tahan, anak saya pernah sebut. Macam dah lupa-lupa muka abahnya. Bayangkan tu. Wah, kau boleh tengok dalam TV, kau boleh tengok dalam YouTube, boleh cakap tu. Tu sebab kita kalau balik lewat sekalipun, balik lewat macam mana pun, jangan terus masuk bilik sendiri, masuk bilik anak dulu. Tinjau tengok. Ya Allah, dah besar anak aku. Masa bila kau besar? Ya Allah, ramai betul anak, pusing keliling tengok. Ya Allah, dah besar anak aku. Lepas tu masuk bilik sendiri, engkau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Dalam pada kita sibuk tu dah besar dah dia. Tidur macam ni amlak, mana pula aku nak tidur ni. Semua tu. Kadang-kadang kita alih tangan, lambat balik dah kena marah pula. Itu semualah tu. Kan? Sebenarnya hargai. Ingat jangan ajar keluarga kita, suami, isteri, anak-anak kita tentang kaya. Tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kan satu hari ni nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ajar mereka tentang bahagia. Kaya banyak duit, penyakit banyak, buat apa? Kan? Ada orang tu gaul kepala. Aduh, kenapa duit dalam bank tinggal 10 juta, tak rasa nak bunuh orang ni, cuy cakap. Duit dalam bank tinggal 10 juta sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, 10 juta tu miskin sangat tu. Bayangkanlah tiba-tiba kan, yang mulia Tuan Raja Nazril kita datang, dia umumkan, disebabkan ni saya membawa amanat daripada Menteri Dalam Negeri. Wah cik, manalah tahu contoh. Dengan ini saya umumkan kepada semua yang ada dalam Dewan pada hari ini, sila tinggalkan nombor akaun masing-masing. InsyaAllah sebelum jam 5 petang ini, masing-masing akan di-bank in kan sebanyak RM500,000 setiap seorang. Contoh. Kau jangan minta betul-betul, ni contoh. Tak masuk pun lagi. Bawa tenang. Jadi, saya nak tanya, apa berlaku pada kita? Saya nak tanya, banyak tak RM500,000 tu? Banyak tak? Pada kita banyak. Silap-silap besok ada. Saya ingat saya nak berhenti lah tuan. Cukup lah tu. Saya banyak lagi cita-cita saya yang saya nak capai. Sebab pada kita RM500,000 tu banyak. Tapi sampai satu tahap, bila kita ada duit tu sebenarnya, duit tak pernah mencukupkan kita. Itu sebab Nabi sebut anak-anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Saya berbual dengan orang kaya, tak boleh nak layan perbualan dia orang.
Saya jumpa dengan seorang Datuk Seri, muda ke Datuk Seri tu. Dia baru kahwin baru-baru ni, saya jumpa dia. Saya tak nak sebut nama dia siapa. Saya cakap, Datuk, agaknya mahal rumah Datuk ni. Rumah banglo, sebiji-sebiji, ada 4 biji kereta semua. Tak ada. Saya masa tu naik Azia, Pro 2 Azia. Mana aku nak parking? Jaguar, Porsche, Lamborghini, mana aku nak parking? Saya parking sebelah Jaguar Pro 2. Okey. Rumah dia siap swimming pool, siap buat surau dia ada semayang untuk jemaah lelaki dan perempuan. Terbaik. Rumah dia besar, bilik dia memang besar betul. Ya Allah, saya nak cakap apa, memang kalau dia bawa bini, kau tak bawa baju, kau pergi, kau telanjang pergi rumah tu. Memang kaya betul. Saya tanya, agaknya mahal rumah ni tu. Tak ada lah Ustaz, masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab je kan? Dia bukan melagak, tapi itulah yang orang kaya. Saya camah dekat PKNI Shah Alam waktu PKPB. Ustaz nak beli rumah, ni time dia Ustaz, tengah murah ni Ustaz. Berapa? Dalam 1.2, 1.3 je. Kau hilang akal ke cakap aku tu? 1.2, 1.3 juta tu murah kat dia. Sebab pada dia, berbanding dengan 2-3 juta, murah dah tu. Banyak jatuh dah. Ada seorang datuk tu. Saya camah kat rumah dia. Dia bagi saya rasa ada satu kopok. Ustaz, cuba Ustaz rasa kopok. Sedap tak? Sedap. Kat Petronas ada jual kopok. Sedap. Itulah. Isteri saya pun cakap sedap tu yang saya beli kilang tu. Apa pula kau beli kilang je? Kau beli, kalau sedap kau beli banyak, kau bagi semua orang rasa. Kau sampai beli kilang tu kasar sangat kau ni. Cakap tu. Itu saya beli kilang tu. La ilaha illallah. Tapi dia bukan melagak, tak. Sebab kemampuan dia. Ya, itu sebab saya kata kadang kalau kita berbual orang kaya ni sudah tak selesai. Belajar bersyukur. Jangan kita sombong. Apa benda nak sombong? Sombong, oi suami ai bagi ai 2K sebulan. You ada. Dunia semua tu. Isteri koi. Bini koi paling pandai masak ahli, dia kata kan. Bini koi paling pandai masak, dia kata. Kak, koi tak main lah makan-makan kedai ni, tak mau lah. Makan kat rumah je, dia kata. Dia makan kat rumah. Besok tu makan kat kedai dengan kita. Faham? Bini aku meninggal malam tadi. Cakap apa? Sementara, jangan belagak. Suami aku bagi aku 2,000 sebulan. Malam tu meninggal, tercekik sudu. Suami cekik sudu, tengah orang perempuan kemas serah. Abang! Mati. Tercekik sudu, mati. Hilang 2,000 sebulan. Jangan belagak. Ada kereta besar, motor besar. Berapa lama? Kereta besar. Lawa kereta dia. Sampai masa orang tak peduli dah kereta tu. Betul tak? Itu dulu kita cakap, kat Kuantan ada satu rumah cantik. Aku kalau ada duit, aku nak buat rumah macam tu. Hari ni orang tak peduli dah rumah tu. Berlambak rumah besar hari ni. Betul tak? Itulah konsep dia. Macam tu juga dengan jawatan. Sementara, nak belagak buat apa? Itu pengarah ni, pengarah tu, pengarah ni, pengarah tu, pengarah ni. Tiba-tiba kat masjid kat tepi tiang tu. Pencen. Termasuk Samsul Ubat ni. Dulu-dulu pernah ada jawatan. Tiba, pencen. Pesara. Siap tulis nama isteri. Dekat kad pesara tu. Cik baik tak salah tulis. Kan? Tidak puas menjawab ni. Salah print. Kau jangan main-main. Aduh. Iya. Tak usah nak belagak. Dan ketiga, jangan dengki. Dengki ni yang banyak menjahanamkan organisasi. Tak setuju orang ni naik, tak setuju orang begitu. Siap buat suat layang, hantar kat SPRM. Janganlah. Menjatuhkan organisasi boleh menyebabkan organisasi kita jadi lumpuh. Organisasi jadi lumpuh, diganggu sana, ganggu sini. Akhirnya organisasi itu tak boleh berdaya saing. Akhirnya lupus. Banyak sebenarnya agensi-agensi yang telah pun dilupuskan. Saya tak nak sebutlah nama. Ada disebabkan oleh isu-isu macam ni. Jangan kita saling jatuh menjatuhkan. Bak kata orang dulu-dulu, kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Sampai salin tak tu. Siapa yang nak berjalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dengarlah. Kan, dengar. Tu sebab dia kata, datang dari Padang Keladi singgah Sebontar ke Tanjung Karang. Macam manalah yang dia buat tu nak menjadi. Kalau dah dilanggar, pantang dan larang. Itu semualah pantang larang yang kita jangan buat. Dengki, tamak, sombong, kita takkan ke mana-mana. Dengki takkan ke mana-mana. Akhirnya yang rosak kita juga. Bebek jangan. Kemudian percaya dengan hikmah.
Setiap satu benda kita buat, hikmah ni Allah akan balas dengan kebaikan. Itu saja. Percaya. Jangan, kalau kita sibuk kerja nak fikir apa ganjaran aku dapat dengan kerja aku ni, memang sampai bila-bila pun kita tak akan bekerja. Akhirnya kita akan kecewa dengan apa yang kita ada. Faham tak? Itu sebab dia sebut tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalaulah ada ilmu dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Hikmahnya sentiasa fikir kebaikan-kebaikan. Jangan ingat rezeki duit saja. Jangan ingat rezeki pangkat, tak semestinya. Kadang-kadang Allah bagi suami penyayang. Rezeki. Suami penyayang tak terbayar dengan duit. Suami balik, tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan sayang. Bini kat dapur lah. Intai dinda antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Nampak? Tak terbayar dengan duit. Kan? Suami penyayang, suami balik nampak kita basuh pinggan dengan baju persiap. Tak buka lagi baju persiap, tudung tu dah sampai macam dah. Suami pun datang. Sayang, dah. Pergi masuk dalam, pergi mandi. Biar abang sambung. Sambung. Dengan tahap 3 paku. Dengan uniform penjaga tak buka lagi. Saya nak tanya perempuan, bahagia tak bahagia cakap? Bahagia ke tak? Bahagia, walaupun itulah sekali dalam tempoh 365 hari. Dia akan rasa bahagia. Betul tak? Ataupun suami balik, yang nah, ambil ni. Apa ni? Mana booking kan lah. Mana booking kan lah. Pergi spa muslimah. Nanti cuci rambut, urut, massage, lepas tu pedicure, manicure, mesti siap kat sana. Hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak kita, anak-anak abang jaga, pergi je. Abang ni, abang ni susahkan abang ya. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wah, ajarnya suami. Abang bayar ni? Tak adalah, abang gua je, abang dah bayar dah, pergi je. Happy tak? Happy. Betul. Itu tak terbalas dengan duit. Kejap lagi saya beritahu apa tanda keberkatan rezeki. Kejap lagi saya beritahu. Kemudian accountability, kebertanggungjawaban. Bekerja tanggungjawab. Ini salahkan orang. Bila bos tanya ni, ini bukan salah saya ni, tu dia tu, dia. Bukannya bos nak tahu supaya nak selesaikan. Bukannya bos ni nak cari siapa salah. Selesaikan. Jangan cerita bangau. Oh bangau, kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Orang perempuan jawab, kenapa pula ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Lembu tak makan, kebau tak makan. Okay, kenapa lembu dan kebau tu tak makan? Apa pasal? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi itu mentah? Kayu api basah. Kayu api basah kenapa? Hujan turun besar. Katak panggil. Kenapa katak panggil? Ular nak makan. Datuk, dengan ini saya isytiharkan, dia orang ingat lagi lagu tu. Saya saja ya atas lagu tadika tu. Kau boleh ingat lagi tu. Beria menjawabnya. Lepasnya apa? Walaupun tak logik, ulang lagi zikir tu. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Cakap. Sejak bila? Perut dia boleh cakap, perut lembu tu sakit tu sebab ni dia makan. La ilaha illallah. Masa bila dia tanya lembu tu pun tak tahu. Walaupun jawapan tu tak logik, dia tetap nak cakap. Akhirnya dalam banyak-banyak binatang tu, orang dulu-dulu nak mengajar kita, ular ni bila dia jawab, memang makanan aku, so what? Memang makanan aku, orang tak tanya dah. Tu sebab anak-anak kita dekat sekolah pun buat panggilnya, kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kau ambil buku dia? Dah dia bagi. Kau bagi kenapa? Dah dia minta. La ilaha illallah, tak pening boleh cikgu tu. Jangan gemar menyalahkan, tanggungjawab. Bertanggungjawab dengan tindakan kita, itu lebih mudah. Kita nak selesaikan masalah, bukannya nak mencari masalah saja. Kemudian respon yang positif.
Bila ada perkeliling yang ditandatangani oleh pengarah penjara negeri Pahang, sign. Mulalah keluar ayat. Korang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen, tak habis-habis. Engkau buatlah, aku dah nak pencen dah. Jangan macam tu. Dia untuk semua tu. Untuk semua perkeliling tu. Lepas tu jangan bertikai, kenapa ha? Apa salah? Ada je benda tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Ada je, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, mulai berapa bulan tak boleh buat ni. Kenapa ni kerja macam ni? Untuk makluman semua, sebelum pegawai nak sign perkeliling tu, telah pun dibincangkan di peringkat tertinggi sebelum buat keputusan. Tak usahlah tanya. Buatlah. Cuba buat dulu. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Ya? Kemudian ikhlas dalam bekerja. Ya. Kadang Tuhan bagi ganjaran dalam bentuk yang berbeza-beza. Tuhan bagi mungkin anak pandai, Tuhan bagi kita semua sihat walafiat dan sebagainya. Dan pesan saya dalam bab integriti ini, apa yang kena ada? Pertama, kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Sekarang zaman teknologi, maka kita ikutlah teknologi tu. Punch card, mana ada punch card macam ni lagi dah? Semua pakai thumbprint, kan? Ke masih ada lagi? Ada lagi ke? Tak ada? Ada lagi? Ada departmen-departmen yang pakai? Tak ada. Kita untuk makluman, kita dah masuk tahun 2022. Tapi sebenarnya yang pakai tu bagus juga. Sebab dia macam mengeratkan silaturahim. Confirm dia masuk confirm. Tu yang banyak tu dia tolongkan kawan ni, keletap, satu gurita, keletap. Tu yang dalam banyak keadaan roh dah sampai, jasad belum tiba. Tu kan. Jangan buat perangai macam tu, jangan. Sekarang pakai thumbprint. Senang. Tak ada. Kalau lambat-lambatlah. Tak, sebenarnya ramai yang cakap dia risau. Tak, kalau lambat buat cara lambat. Biar ada merah. Tak apa. Dengar cakap saya. Ada seorang staff saya dulu. Dia dituduh terima rasuah. Terima wang sorokan daripada peniaga pada jam 8.15 pagi di pejabat. Tomahan orang bagi dalam surat. So kita siasat. Pegawai SPNM datang, kita cek. Bila kita cek, dia masuk pukul 8.00 pagi. Lala sekali bila semak, dah siasat, ringkas cerita, dia maklumkan, saya tak ada kat pejabat pagi tu tuan. Ni bukti, dia tunjuk pula. Bukti yang dia pagi, daripada pagi 7.30 pagi dah ada dekat klinik, temankan isteri dia buat check up mengandung. Okey, jadi dia dibebaskan, dia dilepaskan daripada tuduhan itu, kerana itu dia anggap tomahan. Tetapi dia diambil tindakan tata tertib sebab tipu pancakat. Sebab ada kawan, dia mengaku ada orang pancakat ngantuk dia. Tapi nak cover, dia kata, saya tak ingat siapa. Ramai sangat yang saya suruh. Dia tak nak sebut. Tu saya kata, tak payah tipu. Kadang-kadang itu yang menyelamatkan kita sebenarnya. Dah lambat, buat cara lambat. Tapi kalau sebulan kau lambat, kau assalamualaikum lah. Kau berhenti je lah. Kan? Apa hal teruk sangat kan? Jangan macam tu. Kemudian hadir pada peluang yang ada. Ada seminar-seminar khusus pergi. Ketiga, apply. Kita jangan cakap aja. Cakap aku nak berubah, aku nak jadi pekerja yang baik. Jangan cakap, kita kena buat. Sebab kata Mahatma Gandhi, the happiness is when what you think, what you say and what you do are the same. Tu barulah ada harmoninya, barulah ada happiness. Dia jadi tak bahagia tu apa yang kita fikir dengan apa kita cakap tak sama, kita tak akan bahagia. Kita kena buat sama macam mana yang kita fikir, dan fikirlah yang baik-baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Seterusnya, yang kena ada, mantapkan pengetahuan kita. Belajar, tak tahu bertanya. Belajar proses kerja yang baru, belajar. Tak pandai komputer, belajar komputer. Mula-mula menaip, memang tak jumpa. Mana A? Sampai bawah meja mencari A. Teruk betul. Belajar. Lama-lama, laju dah dia menaip. Kan? Sebab belajar, proses dia tu belajar. Yang belajar rajin-rajin, InsyaAllah kita akan jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu sebabnya kalau kita tengok proses pembelajaran ni tak pernah berhenti, berterusan. Baik kita belajar, tak kisahlah dulu kita belajar kat universiti sekalipun, tapi belajar dalam tempat kerja ni adalah satu proses yang sangat berbeza.
Sebab belajar dengan pengalaman. Tanya orang-orang lama, macam mana cara buat ni? Yang ni dulu macam mana? Ni macam mana? Betul tak saya buat ni? Maka dia akan beritahu lah. Kalau pergi dekat penjara sana, hati-hati sikit. Dekat sini ada seorang banduan tu macam ni. Dia macam ni. So hati-hati. Dia ada perangai-perangai macam ni. Oh ya ke? Benda tu tak ada dalam buku teks. Benda tu tak ada dalam buku-buku akademik, tak ada. So kita belajar mengenali sifat-sifat manusia. Ya? Seterusnya iltizam, nak buat yang terbaik. Iltizam, semangat kita. Sentiasa hasilkan kerja yang terbaik. Organize, susun atur strategi supaya tak ada kerja-kerja yang tertangguh, yang tertinggal dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa perbetulkan niat kita. Perbetulkan niat kita, fikirlah yang baik-baik. Fikirlah yang baik-baik. Dia macam contoh kan, kalau kita tengok kan, kalau kita bekerja ni, niat kita ni buat benda-benda baik ni macam mana? Contohlah, katalah saya, Datuk Abu Hassan dengan Tuan Fairuz, kami bertiga nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuantan. Kami fokus, anak yatim pun tak tolong, memang ibu tunggal aja. Tiba-tiba dalam bagi bantuan tu, benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Ada 3 ni, benda baik, bantu ibu tunggal baik, diizinkan oleh Allah. Kita pergi ramai-ramai, nanti ramai-ramai pergi hantar bantuan. Dan ketiga, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Sebab niat. Tapi kalau ada satu tu niat, aku dapat selfie, jadilah dengan Samsul Ubat, dapat bagi bantuan, dapat selfie, dapat masuk dalam Instagram, jadilah. So mungkin dapat pahala, tapi tak sebanyak pahala ibadah tu tadi. Ataupun kaedah tak betul. Tiba-tiba Tuan Fairuz kata, Samsul Ubat, Datuk, untuk rumah ibu tunggal yang last ni, you all semua tak payah pergi, saya cover. Wah, apa? Dia nak pergi seorang-seorang. Rupa-rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Tak ubah ibarat Maya Karin dan Luna Maya. Patut dia tak bagi kita pergi, Datuk. Contoh lah. Contoh. Tapi Tuan Fairuz tak macam tu. Ni contoh. Jadi, bila ada masalah timbul fitnah, benda tak baik, cara kaedah pelaksanaan, maka tak dapat pahala ibadah tadi. Macam Robin Hood. Tengok tak Robin Hood? Robin Hood, dia tolong orang susah. Katalah dia niat kerana Allah, bagus. Tapi cara dia mencuri pada orang kaya, dia tak dapat pahala ibadah. Itu pentingnya niat. Inna a'malu bin niat. Nabi kata satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Niat tu penting. Bekerja sebab nak mencari rezeki yang halal. Maka pesan saya, pertama, ingat Nabi pernah cakap, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Ingat tak saya kata tadi? Tetapi Nabi juga beritahu, manusia yang paling kaya, kan saya cakap tadi kita takkan jadi kaya, tapi Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah dia. Kalau kita pegang ni, insya-Allah tak ada isu integriti. Sebab Imam Al-Ghazali kata, manusia yang bersyukur ni ada 4 ciri. Pertama, dia akan sebut Alhamdulillah. Kedua, hatinya memperakui siapa yang bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk perangainya melambangkan dia bersyukur dengan nikmat Allah. Maknanya dia kerja bersungguh-sungguh. Yang keempat, dia akan memelihara nikmat supaya tidak rosak. Maknanya dia akan bekerja bersungguh. Jangan sampai hilang pekerjaan disebabkan kegagalan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Itu kita kena ingat. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, rezeki yang ada dirasakan cukup. Kedua, suasana di tempat kerja senang dan menyenangkan. Kita senangkan orang, orang pun senang dengan kita. Ketiga, rumah tangga dirasakan stabil, aman dan bahagia. Kuranglah bergaduh-gaduh ni, tak ada. Keempat, anak-anak berjaya dalam pelajaran. Anak-anak berjaya dalam bidangnya masing-masing. Tak berjaya dalam akademik, dia berjaya dalam bidang kemahiran. Berjaya. Ambil 10 subjek dapat 13 A. Berlebih pula A. Pecahan tak wajar. Yang kelima, rumah seringkali diziarahi oleh orang. Ada je orang datang rumah, ini tak termasuk, tin Shopee, tu tak termasuk. Itu kalau ikut tu hari-hari tu. Yang keenam, apabila kita mudah melaksanakan perintah Allah, mudah semayang, senang mengaji, senang takliyat. Dan yang ketujuh, apabila doa kita senang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala.
Jadi senang je. Nak bahagia, saya bagi tips. Antaranya, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, sedekah ni tak pernah memiskinkan orang. Dan malahan Nabi sebut, rezeki kamu akan bertambah, bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi bilang. Bertambah, bertambah dan bertambah bila sedekah. Dan Nabi juga sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Sedekah. Sedekah tak semestinya dengan duit. Bekerja sungguh-sungguh, satu sedekah. Memudahkan urusan kawan-kawan di tempat kerja, itu satu sedekah. Tak apa-apa, yang ni buat aku buat. Tak apa, ni yang senangnya ni buat aku buat. Settlekan. Zab. Itu juga satu bentuk sedekah. Senyum pun sedekah. Tapi nampak tabung, jangan senyum. Bagi duit. Tabung tu tak nak senyum. Dia takkan mengubah isi kandungan dalam tabung itu kalau kita senyum. Mestilah disertai dengan perbuatan menyumbatkan duit ke dalamnya. Macam tu. Begitu juga hidup kita ni, tangannya di atas lebih baik pada tangan di bawah. Memberi lebih baik pada menerima. Dan begitu juga Nabi pesan, banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat di atas. Dan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga hidup kita ni antara B dan D. B dan D. Bercerita pasal hidup berintegriti ni, hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B dan D, tengah-tengah ada apa? B dan D, tengah-tengah ada apa? C. Kita ada choice. Hidupnya macam mana kita nak jalani. Hidup dengan berintegriti, hati kita senang, hati kita tenang. Bekerjalah bersungguh-sungguh. Bab kata orang, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Terajun sama basah, melompek sama patah. Kata seia, selenggang seayun. Dapet sama labor, cici sama rugi. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Jadi kita bekerja bersama-sama, jaga organisasi kita. Biar orang nampak struktur organisasi penjara ini adalah merupakan organisasi yang terbaik, yang boleh dicontohi dan menyebabkan orang berlumba-lumba nak masuk, nak bekerja di sana. Sebab bila sebut institusi penjara, pernah dengar tak ayat tu? Institusi penjara, pernah dengar? Tapi apa maksud institusi? Maksud institusi adalah struktur mekanisme organisasi bagi menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Saya ulang balik. Maksud institusi adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Jadi nak beritahu, kalau ada satu pihak tak function dalam penjara, maka dia tak akan jadi institusi, dia jadi penjara je. Institusi keluarga, ayah tak function, mak aja yang beria, jaga anak, apa semua buat kerja, dia tak nama institusi keluarga, dia nama keluarga saja. So semua orang kena mainkan peranan masing-masing. Jadi saya faham, signal-signal suruh berhenti tu saya faham. Cara dia memandang, cara dia menengok jam, kan? Cara dia mendoporkan tangan tu macam ni. Time aku pandang pula tu dia baik macam tu. Jadi saya faham. Jadi insya-Allah, ya. Banyak lagi saya tak uraikan. Bab sombong tu tadi pun kena kembang lagi tu. Bab ujub, riak, takbur, buat dia kembang. Jadi confirm lah kena panggil lagi macam itulah. Jadi kan? Jadi mudah-mudahan saya doakan semua orang dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan, dijauhkan daripada segala fitnah-fitnah jahat netizen kepada organisasi penjara. Dijauhkan mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Jadi sama-samalah kita mengerak langkah, jaga nama organisasi jabatan kita dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Bab kata orang kata yalah, kalau makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Jadi dari segi adab eloklah berhenti. Tengah-tengah sadap ceramah ni elok berhenti. Kan? Nanti sekarang dah muak pula, langsung tak nak panggil lagi dah. Lain kali panggil lagi, kita buat tajuk lain pula. Tajuk suamiku seorang pendosa. Macam tu. Kan? Kekasih bukan bidaan. Macam tu? Isteriku seorang penendam. Macam mana? Dendam seorang isteri. Macam tu lah lebih kurang. Ambil tajuk drama je. Macam tu lah. Saya pernah dulu ceramah tajuk kemana perginya sangat asmara, dilema ombak rindu. Macam tu kan. Tapi saya tak ada berlakon pun, sikit-sikit lah. Tapi ada tu, saya tengah isi minyak, ada orang tegur saya, pelakon kan.
Saya kata bukan. You pakai mask pun kita kenal lah. Saya pun buka. Okey, saya siapa? Aaron Aziz kan? Saya kata bukan. Dia salah orang. Puan saya tengok kat belah sini ke, belah sini mana sama tak tahulah kan. Melampau betul. Adalah saja je. Kan? Jadi bab kata orang, kan? Bab kata orang pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik pihak penjara faham menjemput. Rasa nak junjung.